sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Maksudnya kamulah orang yang terbaik, kamu orang yang istimewa di sisi Allah SWT. Pekerjaan kamu sangat bagus di sisi Allah SWT, di sisi agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sekali lagi ingin membicarakan tentang tajuk yang sangat penting, iaitu bagaimana kita nak menghafaz Al-Quran. Dan seperti mana yang telah kita bentangkan dahulu, kita nak hafal Quran ni mestilah mempunyai sistem yang betul. Sekiranya kita tidak ada sistem, ada kaedah, kita boleh menggunakan apa yang dipanggil sebagai sistem manzil, yang mengandungi 5 prinsip dekat sini yang akan saya ceritakan sebentar lagi lah. Jadi sebelum tu, eloklah kita mendengar sebuah hadis Nabi SAW agar hadis ini memberikan kita motivasi dan semangat. Okay. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Hadis sahih. Apa maksudnya? Sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Maksudnya kamulah orang yang terbaik, kamu orang yang istimewa di sisi Allah SWT. Pekerjaan kamu sangat bagus di sisi Allah SWT, di sisi agama Islam. Kerana apa? Kerana berkaitan dengan Al-Quran, iaitu mempelajari Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT, Final Testament. Kita tahu Old Testament kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan New Testament, perjanjian baru. Old Testament, perjanjian lama. New Testament, perjanjian baru, diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Injil yang asal, bukan Injil yang sekarang yang telah diubah. Dan akhir sekali ialah Final Testament, penutup kepada sekalian kitab, iaitu Al-Quran. Jadi kitab itu sangat hebat di sisi Allah SWT. Ini adalah penutupnya, dan Nabi Muhammad ialah Nabi yang terakhir, Nabi yang terakhir membawa kitab Al-Quran. Jadi kita dengar hadis ni, maksudnya kita adalah orang yang terbaik kerana kita mempelajari, kita membaca, menghafal, kita cuba menghayati apakah maksudnya, dan kita amal dan sampaikan. Dan kita lah orang yang terbaik kerana apa? Tak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, dan kita lah yang akan menyampaikan risalah Al-Quran ini kepada sekalian manusia. Okay? Jadi kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat Al-Quran ni. Al-Quran ni telah dihafaz oleh Nabi, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in selepas sahabat, dan seterusnya, generasi demi generasi, beribu bahkan berjuta orang telah menghafaz Al-Quran, dan kita ada peluang ini untuk menghafaz Al-Quran ini, dan kita perlu tahulah bagaimana kita nak menghafaz Al-Quran ini. Okey, sekarang kita akan ceritakan tentang sistem manzil, sistem manzil untuk menghafaz Al-Quran. Seperti mana yang diberitahu, sistem manzil ini mempunyai 5 prinsip, iaitu tahsin, jadid, sabki, manzil dan solat. Tahsin ni seperti yang kita beritahu sebelum ni, iaitu memperbaiki, iaitu maksudnya tajwid, memperbaiki bacaan kita sebelum kita hafaz. Okey. Dan solat ni ialah kita melaksanakan apa yang telah kita baca itu, kita baca di dalam solat. Jadi pada hari ini kita nak fokuskan kepada 3 prinsip ni, jadid, sabki dan manzil. Apa itu jadid? Jadid ialah hafalan baru yang kita ambil, yang hari ini, katakan hari ini kita hafal dan kita jumpa guru, itu dipanggil hafalan baru. Jadi macam mana kita nak buat jadid ni?
Macam mana buat jadinya? Secara ringkasnya pada hari ini, jadi ni biasanya kita hafalan baru ni kita hafal pada malam hari bermula selepas maghrib, kita ulang lagi dan lagi setelah kita perbetulkanlah tahsin kita hafal, kita ulang lagi dan lagi, sehingga berapa banyak dalam sistem manzil kita mementingkan berapakah bilangan ulangan tu satu ayat itu diulang berapa kali. Katalah kita menghafal satu muka surat, berapa kali kita kena ulang sebelum kita berjumpa dengan guru untuk kita tasmikkan bacaan untuk memperdengarkan bacaan kepada guru. Berapa kali kita kena ulang? Jadi kita kena ulang sebanyak 40 kali ulangan Contohnya pada malam hari kita baca 30 kali, kita ulang sampai 30 kali setiap muka surat yang kita surat baru Kalau ayat pertama kita ulang 10, ayat kedua 10, ayat ketiga 10 dan seterusnya. Setiap ayat ke 10 bermakna kita baru ulang 10 kali. Bukan kita campur ke semua itu bukan. Ini kita akan detailkan kemudian nanti Bila kita dah ulang 40 kali, 10 kali pagi ke, maka kita berjumpa dengan guru kita, kita pun tasmik dan kita perbetulkan. Di situ kalau ada kesalahan, maka kita telah selesai hafalan baru muka surat 1. Kemudian pada hari berikutnya, muka surat 1 tadi, hafalan baru tu, dia akan pergi kepada hafalan pertengahan yang dipanggil sabki hari kedua. Hari kedua tu sabki. Dan semasa sabki ni kita tak perlu ulang sampai 40 lah Kita tak ulang 40 sebab kita ada hafalan baru yang lain. Ada lagi surat 2 yang baru pula. Surat 1 itu menjadi hafalan pertengahan sabki. Kita mungkin perlu ulang 10 kali, 20 kali, tengok masa yang ada Dan biasanya kita buat di sebelah pagi juga Dan lepas tu kita jumpa guru dan kita tasmik juga dengan guru, iaitu hafalan pertengahan sabki ini. Begitu je untuk surat 3, 4 dan seterusnya. Apabila dia telah sampai kepada contohnya 5 muka surat surat 1 hingga muka surat 5, so kita akan anggap dia telah sampai kepada sekumpulan bacaan iaitu sejumlah muka surat, 5 muka surat yang kita panggil manzil dekat sini. Apabila dia telah sampai manzilnya 5 muka surat itu, dan kita mungkin perlu mengulang hafalan lama. Manzil ni adalah hafalan lama yang mana kita ulang mungkin 5 hingga 10 kali sahaja. Dan kita ada satu sistem yang dipanggil package dekat sini. Kita packagekan, iaitu sekitar 5 hingga 6 atau 7 muka surat untuk satu package yang kita nak jadikan manzil Bagaimana manzil ini terjadi? Bagaimana hafalan baru, pertengahan dan lama ni? Jangka masa dia pula. Berapakah jangka masa dia? Hafalan pertengahan ni mengambil masa lebih kurang 1 bulan. Sabki itu 1 bulan. Dia tak menjadi manzil terus macam itu. Walaupun kita dah dapat 5 muka surat, manzil ni mesti satu package. Satu package tu lebih kurang 5 atau 6 muka surat yang kita dah tentukan. Tapi dia tidak akan menjadi manzil, melainkan dia telah ada di situ selama lebih kurang 1 bulan 1 bulan diulang setiap hari. Setiap hari diulang, sabki ni mesti diulang setiap hari. Kemudian barulah dia menjadi hafalan lama yang lebih 1 bulan masanya, maka dia akan jadi hafalan yang sangat baik. Dan inilah yang kita namakan manzil hafalannya sangat bagus, sangat kokoh, dan insya-Allah susah sikit kita nak lupa lah. Jadi ini adalah asas pada sistem manzil. Jadi ini seberingkas tentang sistem manzil, 5 prinsip kita akan cuba perincikan dalam ceramah selanjutnya tentang segala rukun-rukun ni. Jadi sekiranya tuan-tuan menghadapi masalah, para pelajar menghadapi masalah, boleh tanya kepada kami terus kepada guru-guru. Dan tuan-tuan di sana yang menonton, sekiranya ada masalah tentang nak tahu lebih lanjut lagi tentang sistem manzil ni, boleh hubungi kami di Mahat Tahfiz Manzil Furqan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.